Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumid darain. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, sama-samalah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izinnya malam ini kita dapat sama-sama berada di masjid kita yang mulia ini dengan tujuannya untuk beribadat kepada Allah. Mudah-mudahan kita harap ibadat yang kita lakukan ini diterima Allah dan akan diberi ganjaran pahala dari sisinya. Oleh itu, marilah sama-sama kita teruskan usaha kita ini. Semoga kita mendapat keberkatan, mendapat rahmat dan juga mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni kita masih lagi tajuk alam kubur. Sambung, mungkin habislah malam ni. Hak ngesuk minggu lepas kita dengar bagaimana Rasulullah ajar doa kepada kita untuk bebaskan daripada azab kubur. Dan doa ni dibaca masa ayat akhir lepas pada innaka hamidum majid. Kita baca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab seksa kubur dan dari seksa neraka dan fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian dan fitnah dari al-masih ad-dajjal. Itu doa ni. Jadi doa ni berkisar pada 4 perkara lah. Iaitu pertama, kita minta lindung daripada azab neraka. Yang kedua, azab kubur. Yang ketiga, fitnah manusia. Dan yang keempatnya, fitnah masih dajjal. Jadi semua tu adalah merupakan satu perkara yang perlu kita amal. Pertama sekali, setelah ayat akhir kita tu habis innaka hamidum majid, kita baca itulah sebelum kita bagi salam. Malam ni sambungnya ialah tip lepaskan diri dari seksa kubur. Cara untuk lepas diri ni, sebab kita tahu dah seksa kubur ni sekian. Jadi kita kena mengajilah bagaimana untuk membebaskannya. Pertama sekali, jangan sekali-kali tinggalkan Al-Quran. Ini asah penting. Ini cara mudah untuk kita melepaskan diri pada siksaan kubur. Nabi sebutlah dia, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran kerana dia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi pembacanya. Oleh itu, pakat baca Quran. Kalau tak pandai belajar, jangan malu lah. Sebab Quran ni asah dalam agama. Quran lah mula-mula. Sebab apa saja dalam itulah dia ayat. Jadi kalau kita tak menasabah lah, kita Quran tak boleh baca, dia nak buat semayan, nak buat moga-moga ni, patutnya Quran dulu kita boleh menguasai. Sebab dalam Quran itulah tubik bermacam-macam hukum, bermacam-macam ilmu lah daripada asah Al-Quran. Sebab tu Nabi kita terima dulu Quran dulu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mula-mula kita ajar puasa, kita ajar zakat, kita ajar belakang, tapi Quran dulu. Jadi kita sebagai pengikut Nabi ataupun umat Nabi Muhammad SAW kena belajar Quran lah. Jangan kita rasa malu memanglah malu rasa tak kena, tapi kita buat malu tu bila kita kena, tak ada lah malu tu kerana tak kena ya. Rumah yang dibaca Al-Quran
pada malam hari, pada waktu malam lah, rumahnya bercahaya sehingga dikenali malaikat kenal rumah ni, baca Quran rumah ni, baca Quran rumah ni, tak dia kenal sebab cahaya tu siapa ke dia. Jika mati orang yang suka baca Quran ini atas rumah tu, cahaya di rumah tu akan diangkat ke langit dan malaikat-malaikat akan tahu, oh mati dah membaca Quran tu. Dia panggil pokok dia, marilah kita pakat solat ruh dia. Jadi ruh kita ni baik kapan, baik semaya, malaikat dulu. Kapan ni kalau ruh tu baik, maka dia kapan dengan kain molek, kain sutera lembut-lembut. Tapi kalau ruh tak baik, kain kerah, kain kaduk, kain guni ni buat kapan ruh. Kitanya kapan biasa, kain putih dah. Tapi malaikat dulu buat. Dalam kubur, malaikat akan berlemah lembut dengan mayat yang membaca Quran. Dia tak suara kuat. Tidaklah suara sebagaimana halilintar membelah bumi, kan? Kita dengar cerita-cerita malaikat muka nakir tu suara dia derah bila tanya. Itu bagi orang yang tidak membaca Quran. Tapi kalau dia baca Quran, dia slow lah, berlemah lembut. Sebab tahu Quran tu ada di sisi mayat. Quran ni akan duduk di dada kita si mati tu. Selepas kita selesai dimandikan, lepas di kapan, duduk situ dia Quran. Tak apa, tak apa. Kemudian terus menemani kita dalam kubur. Dia masuk dalam kubur sekali. Jadi dalam kubur tu amalan kita lah masuknya. Kain putih dengan amalan. Orang lain kelip belakang. Orang tinggal tu kelip belakang. 3 kara hantar kita ke kubur, 1 kara sahaja yang duduk bersama, 2 lagi tu kelip belakang. Tak ada pasti kelip. Tak. Azab kubur bermula sebaik saja mayat itu dapat menjawab soal muka nakir. Kalau tak dapat, azab lah dianya. Sesi soal jawab berlangsung selama 3 hari. Ada riwayat mengatakan 7 hari duduk soal kita dari kubur. Jadi tika ni siapa hak hidup, hak perlu bertugas untuk meringankan azab hak orang dari kubur. Tak lain tak bukan anak-anak kita, saudara mara hak ingat kita tu. Tak mau sekali anak. Penting lah 3 hari 7 hari tu kita dapat doa daripada anak. Maksud kerana dia kubur, anak tak mau sekali lah doa lah kepada ayah dia, mak dia, supaya hari-hari kita dalam kubur tu indah, selamat, senang duduk. Nabi sebutlah hadis dia, apabila manusia mati, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara yang tak putus, iaitu sedekah jariah dia tinggal tu, ilmu yang bermanfaat dia ajar orang tu, dan anak soleh yang mendoakannya. Tengok 3 perkara tu ya. Jadi kita usahlah masa kita hidup ni, biar 3 perkara tu kita buat. Di antara 3 tu, anak lah utama sekali, dia doa pada ayah dia, mak dia, mak mati. Dah sedekah kita tak ada duit, misalnya lah kita kata. Ilmu pun kita tak ngaji, nak ajar orang tak boleh. Anak kita ada, ajar anak, biar dia jadi orang soleh. Doa kepada 2 ibu bapa yang telah mati, yang Nabi ajar, Allahumma fi'li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pas sembahyang ke, doa sembahyang kita baca, Allahumma fi'li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tu mak kita, ayah kita lah. Wahai Tuhan kami, kita ayat Tuhan, berilah ampun bagiku dan kedua ibu bapaku, minta ampun kita sendiri dan kedua ibu bapa kita, dan cucurilah rahmat kepada mereka, beri rahmat kepada mereka duduk dalam kubur, sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya, memelihara dan mendidik kita masa kita kecil. Dan kita pelihara anak kita, kan? Mak kita pelihara kita dulu, mari lalak, mak lalak, mari nyamuk, nyupuh ke nyamuk. Bahasa nyamuk gapo ni, mari nak orang kewa dekat kewa, beri pekuk tu, pekuk malah beri kena nyamuk. Setara itulah ibu kasih kepada anak dia. Jadi bila dia mati, kita pula kena kasih dia pula dengan mendoa. Itu doa. Allahumma fi'li wa liwalidayya warhamhuma
kama rabbayani saghira. Mudah ya, boleh ingat tak? Ingat tak? Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, untuk mak kita lah, mak kita ayah kita. Tak, tapi kalau tak ingat, kita ajar mula lah dah. Cuma malam ni mungkin ada ingat dah, tak masalah lah. Baik, selepas meninggal dunia, darjat seseorang tu boleh diangkat, makna dia tambah juga darjat dia kubur. Bukan atas dunia kita pisah untuk dapat naik ke darjat dan sebagainya. Mati pun boleh. Siapa buatnya? Orang yang sudah meninggal dunia, ia menyedari darjatnya diangkat, akan berkata, ya Allah, apa kau ni? Mari benda ke dia, mari pahala, mari benda-benda pelik lah ke dia masa dia kubur tu. Maka akan dijawab, itu adalah kerana anakmu selalu meminta ampun untukmu. Jadi anak dia minta ampun sama ke dia, maka dapatlah kebaikan-kebaikan itu kepada ruh yang mati. Jadi kita ke mana pun kena minta doa ke mak pak kita mula. Pas kita pulaknya, anak kita lah pula kena ajar ke dia, biar dia doa kita. Nama kita yang minta ke mak pak kita, kalau kita tak ada orang nak minta nyanyi. Biar kita giling hati. Mula-mula kita ke mak pak kita, dah kita tahu kan. Lepas tu anak kita kepada kita, lepas tu cucu kita kepada dia, anak dia. Cucu sama-sama siapa. Darjat tu naik, tu akan bagi darjat, tambah darjat pada hak dalam kubur hak mati. Sebab tu kata penting anak tu buat sesuatu untuk ayah mak dia. Sebab itulah kita kata, kalau kita buat misalnya dalam mati dalam masa 3 hari tu, orang lain taklah mana, kalau kita ajak ngatik pun boleh tak satu, tapi utamanya anak dia, anak kita tu. Hak dia tahlil ke gapo, baca Quran gapo, siapa lalu direct siapa, dia baca Quran siapa, dia tahlil siapa, dia sedekah siapa, pahala tu kepada ayah dia mati. Orang lain belum tentu lagi. Orang lain kalau tahlil nak makan nasi, makan buat tu ya, contohlah. Walaupun ada di antaranya betul-betul dia pergi tahlil tu niat pada si mati. Jadi tak boleh nak harap lah. Hak boleh harap tentunya anak kita. Jadi yang masuk adik kakak semua, didiklah anak kita tu biar jadi orang juruh. Bila kita mati dia boleh doa kepada kita. Kita dah kubur dah, nak kelik tak boleh dah kita je. Hadis riwayat Bukhari. Malik bin Rabiah menceritakan, ketika kami bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang menghadap seorang lelaki dari Bani Salamah, lalu bertanya, wahai Rasulullah, adakah saya masih berpeluang berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa saya? Ditanya Nabi, adakah saya wajar berbakti pada mereka selepas kematian mereka? Bolehkah nak bakti lagi, dia mati dah? Rasulullah menjawab, ya, dengan cara mendoakan keduanya, memohon keampunan pada mereka, menunaikan janji mereka dulu. Dia janji apa masa dia hidup, tak ada tunai, mati, kita teruskan janji dia. Memuliakan kawan dia, sayang dia siapa, ayah kita, mak kita sayang siapa mula, disayang pula dengan sayang ayah kita tu. Dan membina silaturahim yang tidak boleh berhubung melainkan dengan keduanya. Dia tak boleh nak berhubung dah, dia dah mati. Nak baik tak boleh dah, tapi kita lah sambung. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ayatnya, kerja anak ni boleh sambung kerja ayah. Kalau ayah kita tu baik dengan siapa, maka kita pergi susul baik. Moga ayah kita baik sokmo, pergi sokmo, rumah orang ni pergi tanya khabar gitu ya. Sebab saya esok pun bila mati tanya anak aku ada kau pergi dah rumah sianu-sianu tu, mula aku pergi sokmo kita dah. Tiap-tiap kali lepas padi kat pergi lah, buat pergi zakat 50 hias sekali, buat pergi misalnya lah kita kata ni. Maka anak pun kena buat lagu juga, sambung silaturahim ayah kita dulu dengan sayang-sayang dia. Ada hutang bayar, gapo hak dia terlekat waktu dia hidup, maka kita lah tolong selesaikan. Masa mayat didudukkan, kan kita pergi kampung tidur mayat tak, duduk nyengge atas lampu kanan dia, ada ke kiblat. Lepas tu dia bangun lah, mayat akan sedar lah ketika tu, oh aku dah meninggal dunia, aku dah mati dah ni. Boleh khabar masa usul lagi dia mimpi baru, dia mimpi mati. Masa tahu rumah orang mati ke apa, dia
tak tahu lagi dia mati. Masuk dalam kubur tu, bila malaikat buat duduk dia tu, baru dia kata, matilah aku. Dia jamuh kain kan, kain lain, tak ada dah baju dia, tak ada dah seluar pakai sokmo ni, kain lagu ni, kain putih, tak ada jahit tepi. Baru dia khabar. Sebelum mati, tolong pastikanlah, sebelum kita khabar masa dalam kubur tu, pastikanlah kita ni ada surah Al-Mulk, Tabarakallazi biyadihil mulk dalam dada kita. Ngapalah surah tu? Dekat nak tidur malam kat baca. Bukan payah 30 ayat. Sebut-sebut semua lah ni. 30 ayat. Orang lain tak kena, tak apa. Orang lain tak kena. Muka kita tak ngaji banyak. Kena tu. Baca tu. Baca juga biar lancar, biar kena. Baca tu dekat nak tidur, baca ni. Mudah-mudahan surah tu lah akan beri syafaat pada kita masa kita berada di alam kubur atau alam barzah. Dalam kubur, Quran akan berkata kepada mayat. Quran kita baca lah. Aku ini Al-Quran yang dulu kamu baca dengan suara yang lantang dan mendayu. Dia kata, aku ni Quran lah ni, kamu baca mula, mari nak tolongmu lah. Jadi siapa teman kita waktu mati? Tak ada orang lain, Quran. Teman sejati tak, itu bernama Al-Quran. Dia je sayang. Kalau tak sayang tu kau tak boleh. Awak sayang molek lah ni, belanja tiap hari Kedah tak boleh, dah mati tinggal peragi kita dari kubur. Tapi Al-Quran tu, dia tu kita sampai ke kiamat, sampai kita bangkit semula. Kita sekarang dari kubur bangkit esok pun masih lagi dia sekali dengan kita. Tu hebatnya Al-Quran. Jadi kita beruntung benar lah, sebab kita jadi orang Islam dan ada Al-Quran tu ke Nabi kita dan siapa kita boleh hamal benda tu. Moga tidak payah. Deh. Baik, kita tengok sikit kelebihan surah Tabarakallazi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya Al-Quran mengandungi satu surah terdiri pada 30 ayat yang akan mensyafaati pembacanya, pertolongan kepada pembacanya sehingga dia diampunkan, ampunkan dosa, sehingga Tuhan ampun dosa kau itu, iaitu surah Tabarakallazi biyadihil mulk. Bagaimana hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmizi dalam Riyadhus Shalihin oleh Imam Ahmad. Jadi ayat surah ni ada power lah. Kalau kita baca dia, amal dia semua, dia boleh tolong kita bila duduk dalam kubur. Deh. Pendek-pendek 30 ayat. Yasin lah panjang Yasin. Tak. Tapi Yasin masuk apa pula tak? Majma' Yasin selalu. Dengan majma' tu hak sunatnya baca suratul Kahfi. Tapi kita macam Yasinnya senang. Macam Yasin tak apa, boleh pahala juga. Surah Taban je kalau baca. Jadi kita boleh tukar. Majma' kita baca Taban. Ya. Baca Yasin. Dapat supaya kita sesat. Baik, habis itu. So, kelebihan dia. Yang kedua, tidak merasa azab kubur orang baca dia. Nak azab mana? Moga dia tolong dah kita. Soal muka naki dia jawab. Semua lepas. Dia belakang. Kita duduk dia. Kita tidur sebagaimana raja tidur di atas sehingga sana dia. Kemudian membantu masuk surga. Katakanlah kita masuk neraka, dia boleh bantu minta dengan Allah Ta'ala buat masuk surga ni, sebab orang ini baca semua surah ni, masuk surga balik. Ia datang kepada pembacanya untuk membantu bersoal jawab dalam kubur, sehinggalah mereka selamat masuk dalam surga. Dia jadi lawyer. Dia sebagai lawyer kita, peguam. Peguam bela. Dia bela kita, sebab kita ni anak buah media. Seolah gitu. Kalau cara atas muka bumi kan, carilah poin lagu mana nak boleh lesah, nak boleh lepas kawan ni. Maka kita pun perlu juga dalam kubur tu, surah takdir lah akan berbicara dengan muka nakir dan sebagainya untuk membebaskan anak buah media dia, sehinggalah masuk surga. Pembaca akan dikeluarkan dari neraka dan dimasuk dalam surga. Pembaca tu akan waktu daripada neraka, kalau masuk neraka apa, kerana kesalahan banyak masuklah, tapi dia pula dia mana GP balik lagu mana cara semula. Seolah gitulah kita kata, sehingga kan masuk surga pembaca tu. Jadi besar tu, baiklah kita pakat baca. Kemudian seterusnya
mengikut sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi baca sokmo tu. Sentiasa berbuat baik kepada kulit bapa kita, dan ia merupakan amalan terbaik untuk mengelak daripada azab kubur. Buat baik ibu bapa lah. Salah satu daripadanya, banyak-banyak tu buat baik dengan bapak juga lepas daripada seksa kubur. Membiasakan diri dalam keadaan sentiasa berwuduk. Nak jalan apa, kita wuduk, bukan nak semaya saja. Nak pergi mana-mana pun wuduk. Nak pergi pak tebu boleh ambil semaya, tak satu. Sekat mana dah tengah sabar apa malam ke tengah biarlah. Kurang kita ada dah wuduk tu. Kesucian yang ada pada diri seorang bukan hanya pada zahir sahaja, tapi juga dalam keadaan berwuduk. Bila ni Nabi dengar selipar dalam surga tu, bila tanya Bila, apa amalan yang hak buat menyebabkan aku dengar selipar dalam surga? Dia jawab, dia seumur duduk dalam wuduk. Bila Rabbah, bila Nabi tu kan duduk dalam wuduk seumur hari-hari, setiap masa. Habis gak sana bukan seperti kita air tak ada payah, tapi dekat ada payah pun dia ambil juga. Besar kelebihan kat kita air mudah ni kak, ambil lah ni. Nak pergi mana-mana, nak Kota Baru pun ambil dulu, naik atas kereta ada wuduk, ketuk ikut lah tu, ketuk nak warna muka paksa kena ketuk, kena tubik angin tu tidak jadi kembur perut. Deh baik. Itulah antara tip-tip bagaimana kita nak bebaskan daripada azab kubur, dan juga masuklah azab api neraka di akhirat. Kemudian aku ni, iaitu Al-Quran, akan menemani kamu sehinggalah kamu masuk ke surga. Lepas itu baru Al-Quran akan lepaskan mayat kedua malaikat yang akan menyoal. Kemudian seterusnya, cintailah Nabi sepenuh jiwa. Kena cinta kepada Nabi. Caranya, pertama melakukan sunnah Rasul, iaitu gapo sunnah Nabi. Semaya sunat rawatib, waktu sebelum maghrib, lepas maghrib, sebelum isya, lepas isya, sebelum subuh, sebelum subuh, lepas subuh tak ada, sebelum asar. Lepas tu berzikir, berpuasa, solat malam, baca Al-Quran dan lain banyak. Itu sunnah Nabi belaka. Ikut sunnah dia. Kemudian perbanyakkan selawat lah Allahumma salli ala Muhammad ya. Jadi mudahnya kalau kita mak orang lelaki ni, dia pergi masjid, duduk cokoh tu, tunggu sebelum khutbah, khatib baca khutbah sebelum sembahyang tu, banyak selawat boleh baca tak. Beribu-ribu boleh tu. Bawa sebeh tak bawa tak apa, baca selawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, biar selalu okey kan. Lepas tu pula hak penting, hak baik sekali selawat Ibrahimiyah lah, selawat bagaimana tahiyat akhir waktu baca, banyakkan selawat. Biar jadi rutin selawat tu. Di akhirat nanti selawat tersebut akan mendatangkan syafaat juga. Dia boleh syafaat juga, ada manfaat kita lah, ditolong kita selawat. Yang ketiganya, cintai keluarga kita, sahabat-sahabat kita, umat muslim semua kita suka, sayang belaka, tidak benci membenci. Itu sunnah Nabi. Pak, mempelajari sirah Nabi, belajar sejarah dia, kehidupan dia lagu mana, perjuangan lagu mana deh. Kemudian lima, berdoa sepertiga malam, bangun sepertiga malam, berdoa, mintalah gapo di situ, Tuhan akan makbulkan doa kita. Waktu antara azan juga, antara azan dan iqamah juga kita doa. Masa kita doa band tu kan, sama doa kita lah, nak gapo. Saat sujud dalam sembahyang, doa lah. Tadi hak ni dalam hati lah. Sebab kalau bunyi perkataan batas sembahyang, dalam hati kita minta. Maya hajat terutama sekali, minta lah. Dalam maya hajat dia lama sujud kan, sujud akhir tu lama tunggu situ. Tak, buat gapo tunggu lama tu. Dia minta lah situ. Bakat minta belakang. Ada tu dia bangun dah lagi dia. Banyaklah permohonan dia. Tapi kena ingat, jangan biar dia tahiyat sabaka wa ala ali Muhammad. Kalau siapa situ tak bangun juga, batal sembahyang makmum. Sebelum siapa wa ala ali Muhammad, boleh dah lagi. Tak. Jadi kita stand selama mana maka bangun. Sedang turun hujan, masa hujan lebat juga kita boleh minta. Ni apa nama ni? Apa ikut sunnah ni. Hari Jumaat, saat berbuka puasa dan sebelum salam dalam solat. Itulah antara tip yang perlu kita lakukan semasa hidup kita. Apa tu? Supaya kita terlepas daripada azab kubur dan azab fitnah kubur. Lepas tu
Disebut dalam hadis oleh hadis Nabi SAW bahawa 10 orang yang mayatnya tak busuk dan tidak repuk. 10 jenis, 10 kumpulan orang, dan akan bangkit dalam esok dengan tubuh asal. Masa mati lagu tu bangkit pada lagu tu juga, dia tidak repuk, tak acuh. Nah, banyak kita dengarkan dalam viral Facebook ke apa tu, mayat-mayat orang alim hak di Mekah lah pertama tahunnya, sebab dia buai mayat yang buat lain tu, hasil tu dah dapati mayat tak acuh dan sebagainya. Siapa dia antara 10 tu? Pertama para nabi, dia tak acuh mayat dia, bakit saya seperti tu lah. Sebab api kita bakit saya dia sapu debu atas kepala dia, bila bakit sapu tanah debu. Yang kedua para ahli jihad, orang berjihad di medan perang, seperti Sayyidina Hamzah. Nah, contoh Sayyidina Hamzah pun boleh tengok lah, kena banjir tu kan, nampak kaki dia, dia puak-puak jihad ni, fisabilillah ni, darah tak hilang, duduk mengalir situ, rezeki dia mari supaya dia hidup juga. Lagu mana tu? Wallah alam, waktu Allah saja yang mengetahui. Yang ketiga para alim ulama. Yang keempat para syuhada. Yang kelima para penghafal Quran. Orang hafal Quran pun juga tak acuh mayat dia, tak busuk. Yang keenam imam atau pemimpin yang adil. Pemimpin adil ni. Yang ketujuh tukar azan, tukar ban. Takut nak ban ni lah, baikkan ban ni, mayat tak busuk seksa. Ikhlas kita ban kerana Allah nak panggil orang mari semaya. Biar kata gapo berapa sorang boleh pecah misalnya, dia kata je lah, kita ban tu nak panggil orang mari semaya belaka, mari semaya belaka dah. Jadi orang tukar ban ni seksa, tak busuk mayat dia, tak repuk mayat dia. Wanita yang mati kelahiran anak, mati beranak, dah. Tapi kita tak si belaka tu. Orang mati dibunuh atau dianiaya juga mayat tak busuk, tak repuk. Dan 10-nya orang mati di siang hari atau di malam hari Jumaat, jika mereka itu daripada kalangan orang beriman. Tapi kalau tak beriman sebetulnya dengan orang lain, walau mati malam Jumaat tapi mayat bedok tak boleh. Dia nak orang beriman baru boleh duduk tak busuk mayat, tak acuh mayat. Nak tahu lagu mana orang beriman ni, ciri dia, sifat pertama sekali dia takut Tuhan. Orang yang takut kepada Allah tidak akan buat perkara Tuhan lagi. Lepas tu sentiasa sembahyang secara berjemaah pula. Allah firman, allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam sembahyang dia, itu orang beriman. Kalau sembahyang atau ban, khabar-khabar assalamualaikum baru tahu sembahyang, tak masuk artinya. Kemudian menjauhkan diri pada kegiatan yang sia-sia. Tak ada main kursi ni, main jidak lah, tapi sodok apa dok lah. Dia kejadiannya ingat pada Allah, buat apa yang suruh. Kemudian senang mendengar baca Quran, senang dia dengar. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanah. Dan bila dibacakan ayat-ayat Allah atau ayatnya, bertambahlah iman. Kau takut, bila ayat takut kau takut, bila ayat suka insah ke diri dia, kenalah dia tempat suka tu. Deh. Kemudian menunaikan zakat. Tidak sayang zakat, wajib kena keluar. Kemudian meneladani, tiru Rasul, tawakal dan sabar, tidak menangguh-nangguh dalam beribadat pada Allah. Jadi orang lagu ni lah dia panggil orang beriman. Itu ciri dia. Jadi orang betul-betul beriman gini, mati hari Jumaat atau malam Jumaat, maka mayat dia tak busuk dan tak repuk, masuk sekupu lengah orang hak sembilan tak ada. Orang tu kabar, orang nabi-nabi, para syuhada, para orang berjihad ni. Lagu tu ada. Itulah bendanya kita dengar pada ni. Ada lagi masa 10 minit lagi tak? Jadi habis dah benda apa buatnya untuk alam kubur. Jadi insya-Allah minggu depan tu kita masuk dalam tajuk lain pula, iaitu berkenaan dengan keadaan di alam barzah. Hak ni alam kubur secara umum. Hak tu keadaan sebenar. Bagaimana kita tengok minggu depan lah. Jadi kalau nak tengok minggu ni lebih kurang boleh sikit-sikit kita cuba waktu bit. Tanya. Ya. Jadi berkaitan dengan dua ibadah kan. Ini tiga ibadah dia ada 4 ibadah. Dua itu 20. Ya. Ada berapa tu? Ada ibu mertua tu. Betul.
Jadi antara pak tu serupa kita buat. Kira kami ya ya. Tidak kata hak ni Kita sebut kita. ni kurang sikit dah. Supaya kita gini lah. Supaya orang pego kita. Bukan mak kita tapi orang pego kita. Sebab tu juga kita buat. Supaya mak kita juga. Sebab dia tu membesarkan kita. Mak kita tak misalnya. Mak kita mati ke apa tak ada. Jadi supaya kita buat. Mak kita ada kecil hati. Tak lah. Gitu deh. Cuba tengok sikit. Tak makin. Tu ada. Hak minggu depan ni kehidupan di alam barzah. Kita tengok secara cepat-cepat masa-masa sikit lagi ada tu. Deh, kehidupan lagu mana saya esok. Dah. Hak ni berdasar kepada satu buku dikarang oleh seorang ulama. Jadi amal ambil hak terjemah dah, kita ambil masuk lagu ni kita lah. Mudah kita pakat tengoklah. Jika dikuburkan orang beriman, kubur berkata, hari ini aku menjadi walimu. Bila kita mati, Tuhan kita kubur lah. Tuhan kita tu kubur. Dan engkau kembali kepada aku. Kita pergi kepada dia. Lah ni duduk lalu tadi ya, kuburan lagi. Engkau akan mengetahuilah apa yang aku lakukan padamu. Kalau kita orang baik, dia buat cara kita baik. Kalau kita orang tidak baik, orang fasik dan sebagainya, nantilah. Jadi kalau orang baik, kubur pun luas selalu. Lagu luas tu, itu kerja Allah Ta'ala, nak ayat tak boleh. Dah, keluasan kubur tu ada katanya di antara ada ulama kata 900. Tak ada senasa ada. Keluasan kubur luah bagi seseorang. Kita akan jumpa minggu-minggu ni lah. Pasal banyak cari banyak dia ni lah. Jadi itulah benda kita nak tahu apa nama ni dalam alam barzah, alam tak siapa lagi. Jadi mudah-mudahan tak terkejut lah, dah kita tahu dah. Maka kita buat dah lebih kurang untuk elok daripada azab kubur. Ya, kalau lepas di kubur tu, di neraka tu ada jaminan lah. Kalau dalam kubur tu tak lepas dah, berat lah. Dan neraka tak tahu lagu mana. Akhirat lah maksudnya. Kalau lepas seksa kubur tu, maknanya ada harapan duduk tempat sedap bila hari bangkit seksa. Jadi kena duduk situ. Jadi kita kena ingatnya, aku ni tak sudah ni, duduk atas dunia ni tak sudah. Sebab kita kena pergi lagi. Ada dua alam lagi kita kena lalu. Alam barzah dan alam akhirat. Alam nu lebih berat daripada alam kita dah lalu dia. Jadi pihak situ kan. Sebab tu Nabi kata orang yang mikir tentang kehidupan di alam akhirat, maka orang itulah orang yang cerdik. Orang yang tak cerdik ni, dia tak fikir hak tu, dia fikir atas dunia, dia fikir untuk lepaskan nafsu dia dan sebagainya. Tu orang yang tak cerdik kata Nabi. Jadi kita ambil orang cerdik lah. Terpakat fikir buat kita, lagu mana ni aku ni esok bila kita mati. Sebab mati ni tak kira umur muda pada, umur tua pada lah. Kalau umur muda lagi tu tak banyak dosa. Dia umur tua tak banyak lah, tak ada taubat, tepek-tepek lah. Orang tua kan macam tu. Tapi tua benar tak pula. Dosa dia tu apa? Kerana tua dia tu tak cekak lah. Nak kita lagu tu. Anak cucu ngepek pula. Payah lah Datuk ni macam-macam lah. Tak saya juga kitanya. Jadi tak saya bagilah kita buat persiapan awal lagi untuk kita hadapi dua alam yang kita akan sapa nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wasallim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.